Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Abang Muaz Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Jumaat 11 Mac. Kerajaan negeri akan merancangkan program kesedaran anti rasuah dalam usaha membudayakan integriti dalam pentadbiran awam. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman Datuk Juanda Jaya menyatakan usaha membudayakan integriti ini turut diperluaskan ke semua peringkat selain sektor awam. Ujarnya Jabatan Integriti dan Ombudsman Sarawak yang ditubuhkan sejak 1 Februari 2018 kini mempunyai seramai 90 anggota integriti bertauliah yang ditempatkan di semua jabatan, badan berkanun dan syarikat berkaitan kerajaan termasuk pentadbiran awam. Dalam masa sama, penekanan budaya ini perlu dimulakan dengan tindakan pemimpin sendiri yang membentuk kecemerlangan tadbir urus. Teks ucapannya dibacakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tebedu, Dr. Simon Sinang yang mewakili beliau di Jelajah Integriti 2022 daerah Tebedu di Dewan Masyarakat Tebedu. Lebih 100 penjawat awam dari pelbagai agensi menghadiri program tersebut yang melibatkan ceramah integriti oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sarawak dan ceramah agensi anti dadah kebangsaan AADK Serian. Langkah kerajaan beralih ke fasa endemik April depan disifatkan sebagai satu langkah realistik. Meyakini keputusan itu, Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting berkata, dengan pembukaan semula sempadan, ia berupaya memulihkan semula ekonomi negara yang terjejas selepas 2 tahun bergelut dengan pandemik COVID-19. Beliau percaya dengan jumlah kes kritikal yang amat rendah selain kadar vaksinasi yang tinggi, tiada sebab mengapa Malaysia terus ditutup ekoran ancaman COVID-19. Over the past 2 years, we know a lot of businesses were having a hard time, struggling, some shop closed, and unemployment with people being retrenched. So government likely to say that we cannot continue on this. And so therefore it's opening up. Bukan sekadar Malaysia, beliau juga percaya banyak negara lain akan mengambil langkah serupa. Datuk Sebastian yang ditemui RTM di Kuching diminta memberikan reaksi mengenai pengumuman kerajaan untuk beralih ke fasa endemik April depan. Beliau optimis dengan pembukaan semula sempadan negara yang membolehkan kemasukan lebih ramai pelancong dari negara jiran seperti Brunei Darussalam dan Indonesia yang banyak memberi manfaat kepada ekonomi Sarawak. 6 lokasi bagi Bazar Ramadan berpusat telah diluluskan oleh Majlis Perbandaran Padawan MPP yang akan bermula beroperasi 3 April depan. Timbalan Pengerusi MPP, Kaunselor Datuk Ahmad Datuk Ibrahim berkata pembukaan semula Bazar Ramadan tahun ini selaras dengan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri yang membenarkan kegiatan ekonomi beroperasi seperti biasa termasuk Bazar Ramadan. Datuk Ahmad berkata 3 lokasi di bawah MPP dikendalikan oleh komuniti setempat iaitu di Sentosa Square, Kota Sentosa oleh Persatuan Peniaga dan Penjaja Sarawak, tempat letak kereta di Taman Malihah oleh Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Taman Malihah dan tempat letak kereta Lee Ling Commercial Centre Matang oleh Kelab Silat Olahraga Gerak Kuntau Melayu Asli. Selain itu, 3 lokasi lagi dikendalikan oleh pihak swasta iaitu tempat letak kereta Imat Batu Kawah, tempat letak kereta Imat Matang dan pusat komersial Prince Batu Tujuh Kuching. Beliau menjelaskan kerajaan negeri juga telah meluluskan untuk pembukaan bazar itu bagi memberi peluang kepada masyarakat merasai suasana Ramadan selain peluang kepada komuniti peniaga meraih pendapatan tanpa mengenakan bayaran lesen. Datuk Ahmad berkata demikian pada sidang media di Pejabat MPP di Kota Padawan. Bagaimanapun mengenai prosedur operasi standard SOP, beliau memberitahu SOP adalah seperti sedia ada, termasuk pemakaian pelitup separuh muka dan mengimbas aplikasi MySejahtera serta lengkap divaksin. Selain itu, beliau menambah pengendali makanan di bazar juga perlu mempunyai sijil pengendali makanan dan lengkap divaksinasi. Satu lagi kluster baru akibat jangkitan COVID-19 dilaporkan di Sarawak semalam. Kenyataan media harian Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN memaklumkan ia melibatkan tahanan di kluster Depo Tahanan Imigresen DTI Semuja 3 Serian.
Kes indeks bagi kluster tersebut merupakan seorang tahanan lelaki bukan warga negara berusia 34 tahun yang dikesan positif COVID-19 pada Isnin lepas melalui saringan untuk menghadiri perbicaraan di mahkamah. Perebakan jangkitan dipercayai berpunca dari pergaulan dan kontak rapat dalam kalangan tahanan dan staf di dalam depo tahanan tersebut. Setakat ini, seramai 19 orang didapati positif termasuk kes indeks. Ini sekaligus menjadikan terdapat 5 kluster yang aktif ketika ini. Dalam pada itu, JPBN memberitahu kes baharu yang dilaporkan semalam turut mencatat peningkatan kepada 1,963 berbanding 1,727 kes semalam. Daripada jumlah tersebut, 21 kes merupakan di bawah kategori klinikal 3, 4 dan 5. Daerah Kuching merekodkan bilangan kes tertinggi iaitu 699, diikuti 303 di Miri dan Sibu melaporkan 177 kes. Manakala 36 buah daerah lain mencatatkan antara 1 dan 177 kes. Hanya daerah Bukit Mabung yang tidak merekodkan kes baharu semalam. Bagaimanapun tiada kes kematian dilaporkan. Seramai 230 orang penerima bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS 6.0 di Limbang layak menerima bantuan sekali bayar secara tunai berjumlah RM1,500 bagi fasa kedua. Wali Kota Majlis Daerah Limbang MDL Kaunselor Sufian Mohad berkata mereka antara penerima yang tercicir menerima bantuan BKSS 6.0 sebelum ini dan kemudiannya telah diluluskan. Mereka ini adalah golongan yang tercicir yang telah diluluskan tahun lepas, tercicir disebabkan oleh beberapa masalah. Pertamanya adalah dari segi lambat menghantar borang. Sebab borang diserahkan semula kepada mereka dan mereka kena perbetulkan borang tersebut. Dan yang keduanya adalah mereka yang tidak ada Sarawak Pay. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas meninjau penyerahan bantuan BKSS 6.0 di gelanggang bola keranjang Batu Biah Limbang. Dalam pada itu, Kaunselor Sufian berharap bantuan yang disampaikan oleh kerajaan negeri ini berupaya meringankan beban golongan yang benar-benar memerlukan. Para penerima bantuan yang ditemui pemberita RTM menyatakan bantuan yang diberikan itu tepat pada masanya. Kebetulan pun kami orang perlu duit untuk bayar hutang sayur, keperluan di rumah atau sayur. Lagi-lagi aku yang tidak terima kasih. Kebetulan pun kegunaan duit dan sekarang pun keadaan memanglah ekonomi bisnes kami dia tamu macam tidak menyukupi lah. Tapi syukurlah, terima kasih. Terima kasih bantuan yang ini untuk kami yang terjejas sama yang masa COVID ni. Memang yang duit ni kami akan untuk aku akan untuk beli barang untuk yang keluarga lah. So yang macam bayaran untuk macam elektrik. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS bahagian Kapit menerima sebuah ambulans pacuan 4 roda sumbangan daripada Sarawak Energy Berhad untuk kegunaan di Klinik Sungai Asap penempatan semula Bakun di daerah Belaga, Sarawak. Sarawak Energy Berhad dalam kenyataan medianya memaklumkan kenderaan ambulans pacuan 4 roda itu diubah suai bersesuaian dengan bentuk muka bumi kawasan itu dan sebagai tambahan kepada 2 ambulans sedia ada. Ia juga bagi membantu masyarakat di Sungai Asap itu mendapatkan perkhidmatan perubatan yang lebih baik serta menangani masalah kekurangan ambulans sekiranya berlaku kecemasan yang memerlukan pemindahan perubatan ke Hospital Bintulu. Sementara itu, pada majlis penyerahannya, Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Sungai Asap Dr. Fazira Abdullah menerima ambulans bagi pihak JKNS manakala SCB diwakili pengurus penyelenggaraan Bakun Lawrence Satya Usid serta kaki tangan perubatan di Loji Hidroelektrik Bakun. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak bersama dengan pihak kontraktor dan pengurusan lebuh raya Pen Borneo Sarawak serta bahagian trafik Polis Diraja Malaysia PDRM Seratok telah bekerjasama membuka laluan trafik baharu berhampiran persimpangan Roban di daerah Seratok. Ia susulan aduan orang ramai berhubung kemalangan jalan raya yang kerap berlaku di pusingan P kawasan berkenaan. Unit Lebuh Raya Pen Borneo JKR Sarawak dalam kenyataan di laman Facebook memberitahu beberapa penambahbaikan juga dilakukan dengan menambah garisan kuning, penanda arah dan papan tanda trafik. Orang ramai yang melalui jajaran tersebut dinasihatkan untuk mematuhi tanda arah dan lencongan yang disediakan.
Pihak PDRM turut meminta pengguna jalan raya untuk sentiasa berhati-hati ketika memandu di kawasan laluan Pen Borneo yang masih dalam pembinaan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Seratuk DSP Mordani Tanin ketika dihubungi RTM memberitahu 8 kes kemalangan jalan raya dilaporkan berlaku di kawasan berkenaan sepanjang Januari lepas hingga sekarang. Sebahagian dari kemalangan yang berlaku itu disebabkan kesalahan cuai keluar simpang. Orang ramai khasnya penduduk Lingga Seri Aman dijemput hadir ke program perkhidmatan komuniti bergerak yang akan berlangsung pada 12 dan 13 Mac ini di Dataran Terubuk Lingga Seri Aman. Terdapat banyak perkhidmatan yang ditawarkan kepada pengunjung yang melibatkan penyertaan lebih daripada 7 agensi. Antara agensi yang terlibat ialah Pejabat Daerah Seri Aman, Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, Agropreneur Muda MAFI, My Salam Laksana termasuk Perbendaharaan Malaysia Sarawak selaku penganjur program. Para pengunjung berpeluang untuk berurusan terus dengan agensi terlibat yang menawarkan perkhidmatan seperti pendaftaran kontraktor, kaunter pertanyaan bayaran, kaunter sewa makan dan banyak lagi perkhidmatan. Program bermula seawal pukul 8.30 pagi hingga 5 petang pada 12 Mac, manakala pada 13 Mac, program juga bermula pada pukul 8.30 pagi dan dijadual tamat pada 12.30 hari. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program ini, orang ramai boleh menghubungi Pejabat Perbendaharaan Malaysia Sarawak di talian 082 421 333. Sekian berita pagi Sarawak edisi Jumaat 11 Mac. Sentiasa amalkan gaya hidup sihat, jangan dedahkan diri dengan risiko jangkitan COVID-19. Sekian, saya Abang Muaz Abang Abdul Samad. Salam keluarga Malaysia. Jumpa lagi.